Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Hai semua, apa khabar? Kepada pensyarah, Dr. Nurul dan rakan-rakan sekalian, Alhamdulillah, pada hari ini kami dari Perguruan 1 akan membentangkan salah satu tajuk yang terdapat di dalam subjek psikolinguistik, iaitu pengenalan kepada psikolinguistik. Sebelum itu, mari kenali ahli-ahli kami dahulu. Hai, Assalamualaikum. Saya Wan Rohanani binti Waramzi, pelajar semester 1 Ijazah Sarjana Muda Psikologi, sesi 2021. Salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah dan juga kepada rakan-rakan sekalian. Nama saya Oliviana Jambugoh dan saya merupakan pelajar Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Bahasa Melayu dengan Kepujian dan dari Fakulti Bahasa dan Komunikasi. Hai, nama saya Nur Amrina Rusyada binti Muhammad Fadli dari Fakulti Pembangunan Manusia. Saya mengambil Ijazah Sarjana Muda Psikologi dengan Kepujian. Nurzati Kausa Madiha binti Muhammad Zahiri, boleh panggil Zatil. Saya berumur 19 tahun. Saya mengambil jurusan Ijazah Sarjana Muda Psikologi dengan Kepujian daripada Fakulti Pembangunan Manusia. Assalamualaikum, nama saya Tengku Nur Antira Tengku Abdullah, pelajar Fakulti Pembangunan Manusia, kos ISM Psikologi, semester 1. Baiklah, kenal dah ahli-ahli kami. Pada akhir sesi pembentangan ini, anda akan dapat 1. Mengenal pasti konsep dan prinsip dalam psikolinguistik, sejarah perkembangan psikolinguistik, pengertian psikolinguistik, sub-bidang psikolinguistik dan pertentangan pendapat antara golongan mentalis dan behavioris. Kedua, membezakan setiap sub-bidang psikolinguistik. Ketiga, menganalisis pendapat antara golongan mentalis dan behavioris. Psikolinguistik, apakah maksudnya? Psikolinguistik adalah gabungan psikologi dan linguistik. Jadi terhasillah psikolinguistik. Apa tu? Apakah makna linguistik? Kita bermula dengan linguistik. Maksud linguistik ialah kajian tentang bahasa ataupun berkaitan bahasa, diambil daripada Kamus Dewan edisi keempat. Perkataan linguistik berasal daripada perkataan Latin lingua, turut digunakan dalam bahasa Perancis. Ia disebut langue. Bahasa Itali, lingua. Bahasa Sepanyol, lingua. Dan bahasa Inggeris, linguistik. Yang dipinjam daripada bahasa Perancis iaitu linguistique. Sarjana psikolinguistik menjelaskan linguistik sebagai kajian saintifik tentang bahasa ataupun the scientific study of language. Psikolinguistik didefinisikan sebagai cabang ilmu yang mengkaji hubungan antara bahasa dan jiwa manusia iaitu akal budi. Psikolinguistik wujud hasil gabungan dua disiplin ilmu iaitu psikologi dan linguistik. Bidang psikolinguistik telah berkembang dan mempunyai sub-bidang yang mencakupi psikolinguistik itu sendiri iaitu psikolinguistik teoritis yang mana berkaitan teori bahasa. Psikolinguistik perkembangan tentang perolehan bahasa pertama dan kedua. Psikolinguistik sosial tentang aspek sosial bahasa. Neuropsikolinguistik berkenaan bahasa dan minda. Psikolinguistik eksperimen berkaitan dengan eksperimen iaitu budaya yang melibatkan bahasa atau perilaku bahasa itu sendiri. Dan akhirnya psikolinguistik terapan iaitu penerapan penemuan kesemua sub-sub disiplin psikolinguistik. Psikolinguistik juga mendasari komponen-komponen bahasa manusia iaitu fonetik. Fonetik ni maksudnya bunyi yang dihasilkan dalam sesuatu bahasa. Fonologi ialah berkaitan dengan sistem bunyi.
Morfologi ialah kajian bukan bentuk kata ataupun pembentukan kata. Sintaksis ni tentang susunan kata dalam ayat. Semantik ialah makna kata, dan manakala pragmatis tentang kajian makna dan kesan yang timbul daripada penggunaan bahasa itu. Psikolinguistik sebagai disiplin mandiri. Dia bermula wujudnya satu program psikolinguistik pada tahun 1953 oleh R. Brown, iaitu mengenai sebuah kajian khusus dan mandiri. Ini tak ada kaitan antara satu sama lain. Rentetan daripada program ini muncul pakar-pakar lain seperti Leslie. Leslie ni orang yang mengeluarkan hujah bahawa lahir suatu ucapan bukanlah hasil rentetan respon, tetapi ia adalah serentak dan secara tidak langsung membawa struktur susunan kata ucapan itu mengikut urutannya. Skinner ni beliau mengeluarkan buku yang bertajuk Verbal Behavior. Chomsky ni pun sama. Dia ada keluarkan satu buku yang bertajuk Syntactic Structures dan juga dikenali sebagai bapa linguistik moden. Dan Miller juga menjelaskan bahawa bahasa bukan hanya memberi makna, tetapi bagaimana manusia sendiri itu mampu dalam membentuk syarat-syarat dan kalimat yang berguna. Lindbergh adalah seorang sarjana doktor falsafah pertama dalam program ini. Beliau adalah orang yang mendukung peranan yang penting dan memberikan sumbangan yang besar. Secara dasarnya, psikolinguistik sebuah aliran behaviorisme. Perkembangan dan sifat mentalis dalam proses rumus hipotesis ini membawa perkembangan terhadap psikolinguistik ke arah lebih kognitif. Selain itu, Saul Saporta, buku santingan beliau yang bertajuk Psycholinguistics: A Book of Reading, telah mengenal pasti dua pendekatan yang berdiri sendiri, iaitu psikologi tingkah laku dan linguistik. Beliau ni lah orang yang bercakap tentang bahasa dan psikologi dan melihat bahasa itu satu cabang pola tingkah laku yang boleh dipelajari. Menurut Bromfield, bidang psikolinguistik ini dibangunkan oleh Wundt yang merupakan lanjutan linguistik pada abad ke-19 yang bermula dengan von Humboldt. Dan menurut Blumenthal, tradisi inilah yang diteruskan oleh Chomsky pada abad ke-20. Miller dan Chomsky menulis satu artikel iaitu Finitary Models of Language Users. Dalam artikel itu, mereka menyatakan tata bahasa transformasi menerangkan rumus-rumus transformasi ketika melahirkan dan memahami kalimah-kalimah. Secara umumnya, psikolinguistik ni ialah merupakan hasil gabungan dua disiplin bidang ilmu, iaitu disiplin psikologi dan disiplin linguistik. Asalnya, kedua-dua disiplin ini dipelajari dan dikaji secara terpisah dan masing-masing mendukung tanggungjawab mengkaji bahasa dengan tujuan dan kaedah yang berbeza. Oleh itu, psikolinguistik merupakan gabungan dua disiplin yang membentuk ilmu, iaitu membahaskan perihal proses-proses yang berlaku dalam diri manusia sewaktu manusia memperoleh, memahami dan menghasilkan bahasa. Perkembangan ilmu psikolinguistik telah bermula pada detik penyelidikan mengenai bahasa berubah daripada sifat estetik dan kultural kepada suatu pendekatan yang lebih berunsurkan ilmiah. Perkembangan telah dikelaskan kepada 4 tahap, iaitu tahap formatif, tahap linguistik, tahap kognitif, tahap teori psikolinguistik. Apa yang dikatakan dengan tahap formatif? Tahap formatif berlaku pada pertengahan abad ke-20. John W. Gardner mula membuat gagasan melalui percantuman kedua-dua disiplin psikologi dan linguistik. Tahap linguistik dia bermula daripada aliran behaviorisme dan beralih kepada aliran mentalisme ataupun nativisme. Tahap kognitif terarah kepada peranan kognisi dan landasan biologi manusia dalam pemerolehan bahasa. Akhir sekali, tahap teori psikolinguistik. Ini adalah tahap akhir perkembangan.
Psikolinguistik dia berdiri sebagai ilmu terpisah daripada cabang ilmu yang lain ekoran pemerolehan bahasa manusia yang berkait dengan banyak ilmu pengetahuan lain. Ilmu falsafah juga kembali memainkan peranan ekoran pemerolehan pengetahuan yang merupakan masalah dan menjadi perbahasan dalam kalangan ahli falsafah sejak dahulu kala. Oleh itu, psikolinguistik dapat ditelaah sebagai satu disiplin ilmu yang disokong oleh disiplin ilmu yang lain. Terima kasih kepada Ain. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang subbidang psikolinguistik iaitu psikolinguistik teoritis dan juga psikolinguistik perkembangan. Yang pertama ialah psikolinguistik teoritis iaitu kajian psikologi bahasa yang mempunyai hal-hal berkaitan dengan teori bahasa. Setiap perkataan dan ayat merupakan struktur terpisah daripada alat makna atau leksikal menjadi satu sistem komunikasi budaya dan pemikiran yang sangat kompleks dan menjadi panduan ahli linguistik kognitif. Contoh bidang yang berkaitan dengan teori bahasa ni ialah hakikat bahasa, ciri bahasa manusia, teori kompetensi dan performance oleh Chomsky dan teori launch dan parallel of the social. Hakikat bahasa ini pula berkait rapat dengan kemahiran manusia dalam berbahasa, iaitu cara bahasa membentuk perkataan, menyusun perkataan dalam bentuk ayat, sistem fonologi, bunyi dan juga ejaan. Ciri-ciri bahasa manusia bermaksud simbol ataupun setiap kata ucapan itu mewakili benda, tindakan ataupun konsep tertentu. Sifat bahasa yang kearbitrarian ini pula bunyi-bunyi atau simbol bahasa yang dihasilkan sewenang-wenangnya tanpa berkaitan khusus antara makna yang dirujuk. Seterusnya, teori Chomsky ada 3 komponen iaitu komponen yang pertama fonologi, merujuk kepada pemilihan bunyi huruf-huruf yang akan membentuk perkataan dan mempunyai makna. Kemudian sintaksis, pemilihan bahasa yang menjadi pemilihan bahasa leksikon dan kosakata dan semantik yang tertumpu kepada pemilihan makna kata. Seterusnya, saya akan masuk kepada psikologi perkembangan iaitu subbidang yang mengkaji tentang pemulihan bahasa pertama dan bahasa kedua, peranti pemulihan bahasa iaitu Language Acquisition Device ataupun LAD dan juga period kritis pemulihan bahasa. Ada perbezaan pendapat antara Chomsky dan Ferguson dan Farwell. Chomsky berpendapat bahawa pemulihan bahasa harus dimulakan dengan penemuan teori bahasa. Sebagai contoh, teori bahasa ini juga harus memastikan sama ada bahasa diperoleh oleh bayi atau tumbuh dalam otak bayi. Bagi Ferguson dan Farwell pula, kanak-kanak atau bayi yang berumur 1 tahun memperoleh bahasa melalui proses peniruan. Hal ini bermaksud ujaran atau perkataan yang dituturkan oleh ibu bapa dan orang sekeliling itu mempengaruhi maklumat yang diproses ke dalam otak untuk kanak-kanak bertutur. Bagi sistem sintaksis pula, dia terbahagi kepada 3 tahap iaitu yang pertama ringkas kepada bentuk-bentuk ayat yang mudah dan terakhir sekali rencam di samping sudah mampu untuk menguasai ayat nafi dan ayat tanya. Seterusnya, perbezaan pandangan antara golongan behaviorist dan mentalist. Golongan behaviorist ni penguasaan fonologi merangkumi bunyi yang dihasilkan untuk rangsangan tindak balas. Kemudian menurut pandangan behaviorist, penguasaan ini berlaku daripada pengaruh persekitaran, misalnya ibu bapa mengajar anak tentang suatu bahasa. Untuk golongan mentalis pula, kanak-kanak berfikir dalam memperoleh bahasa dan juga mereka berpendapat ada rumus bahasa yang telah wujud sejak lahir dan kanak-kanak ni cuma perlu menyesuaikan je mengikut nahu pertama. Yang seterusnya, peringkat pemulihan bahasa kanak-kanak iaitu ada satu kajian dilakukan oleh Bloom dan Leahy pada tahun 1978 yang menunjukkan kanak-kanak ni memperoleh bahasa bermula pada tangisan, kemudian senyuman sehinggalah mengeluarkan perkataan peringkat demi peringkat. Terbahagi kepada 2 iaitu untuk kanak-kanak normal dan kanak-kanak tidak normal. Bagi kanak-kanak normal, peringkat pertama ialah babelan ataupun tangisan, tahap cooing iaitu bermakna perkataan yang bermain dengan vokal, tahap canonical babbling pada umur 6 bulan dan juga tahap conversational babbling pada umur 10 bulan. Untuk peringkat pertuturan suku kata huruf rasa pula, kanak-kanak normal ni memperoleh aspek pertuturan suku kata pada umur 9 hingga 10 bulan. Untuk peringkat ketiga, kanak-kanak berumur 18 hingga 24 bulan akan menghasilkan ayat pendek dan tidak tahu menggunakan imbuhan dan kata hubung. Pemulihan fonologi berlaku hasil daripada peniruan pertuturan ibu bapa. Peringkat pengembangan ayat kompleks kanak-kanak pula berlaku pada umur 9 hingga 10 tahun untuk ayat sederhana, manakala pada umur 11 hingga 12 tahun untuk ayat kompleks. Kanak-kanak tidak normal berbeza dengan kanak normal. Mereka pemulihan bahasa tidak normal ni pada umur 12 hingga 18 bulan. Mereka tidak dapat meniru bunyi persekitaran dengan mudah dan perlu dibantu perlahan dan juga banyak bergantung kepada kemahiran berdengar. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Zatil. Seterusnya, saya Oliviana Jambugoh akan membentang di bawah tajuk subbidang psikolinguistik iaitu psikolinguistik sosial dan psikolinguistik pendidikan.
Psikolinguistik sosial dikenali sebagai psikolinguistik berbicara. Salah satu bidang linguistik yang mengkaji tentang aspek sosial bahasa seperti alkulturasi budaya, kejutan budaya, jarak sosial, penjanaan bahasa dan pendidikan bahasa. Alkulturasi budaya bermaksud penyerapan unsur-unsur kebudayaan daripada suatu budaya kepada budaya lain. Apabila keadaan ini berlaku, maka proses asimilasi budaya turut berlaku dan keadaan ini menyebabkan berlakunya pertembungan satu budaya dengan budaya yang lain. Berkaitan di antara alkulturasi budaya dan psikolinguistik ialah budaya juga merupakan elemen yang mempunyai kaitan dengan bahasa. Hal ini kerana definisi budaya ialah tamadun, manakala kebudayaan pula merujuk kepada keseluruhan cara hidup yang merangkumi cara bertindak, berkelakuan dan berfikir yang menjadi lambang suatu masyarakat. Dalam mendalami sesuatu budaya, manusia perlu mempelajari bahasa dan menggunakan bahasa tersebut. Seterusnya, psikolinguistik pendidikan bermaksud bidang kajian psikolinguistik yang mengkaji aspek-aspek pendidikan bahasa secara umum, terutamanya di sekolah. Institusi pendidikan memainkan peranan yang penting bagi memastikan pengajaran bahasa dapat berjalan lancar di samping memudahkan proses pembelajaran dan pengajaran guru-guru terhadap pelajarnya. Bagi memastikan pembelajaran bahasa berkesan, guru-guru perlu menguasai bahasa terlebih dahulu sebelum mengajar pelajarnya tentang aspek yang perlu dipelajari bagi menguasai sesuatu bahasa seperti aspek fonologi, morfologi, sintaksis dan juga semantik. Antara peranan bahasa dalam pengajaran bahasa ialah pengajaran membaca. Kaedah ini penting bagi pelajar-pelajar memikirkan maklumat atau bahan yang dibaca menerusi kecakapan seseorang itu membaca. Kemampuan berkomunikasi seseorang amat penting bagi menarik minat penerima untuk mendalami ilmu bahasa dan sentiasa berfikir tentang perolehan bahasa yang digambarkan melalui ujaran atau penyebutan perkataan yang akan membentuk ayat yang lengkap. Dalam konteks pendidikan di sekolah, guru haruslah bijak berkomunikasi dan berinteraksi dengan pelajarnya dengan penggunaan bahasa-bahasa yang sopan dan jelas. Pengetahuan tentang peningkatan berbahasa dalam memperbaiki proses penyampaian pemikiran dapat dilihat dalam psikolinguistik pendidikan. Apabila seseorang itu menyampaikan sesuatu, mereka akan berfikir untuk memastikan maklumat diterjemah bermakna dengan menggunakan laras bahasa yang betul. Sekian dan seterusnya saya akan menyerahkan pembentangan kepada Saudari Hanani. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Wan Nur Hanani binti Waramzi dan saya akan menerangkan tentang 3 subbidang psikolinguistik iaitu neuropsikolinguistik, psikolinguistik eksperimental dan psikolinguistik terapan. Neuropsikolinguistik merupakan bidang yang mengkaji hubungan bahasa dengan otak dan oral manusia. Manusia dapat berfikir secara kritis disebabkan oleh saraf-saraf yang terdapat pada otak. Otak terbahagi kepada 2, iaitu hemisfera kiri dan hemisfera kanan. Berdasarkan gambar yang tertera, kita dapat lihat bahawa hemisfera kanan melibatkan aktiviti-aktiviti yang memerlukan kreativiti seperti kawan emosi, imajinasi dan mengecam muka. Manakala, hemisfera kiri melibatkan aktiviti yang logikal, contohnya bahasa, matematik dan analitik. Seterusnya ialah afasia. Afasia merupakan masalah yang disebabkan oleh kecederaan otak. Antara ciri-ciri afasia ialah kesukaran berkomunikasi secara pertuturan, kesukaran memahami perkataan orang lain dan kesukaran untuk mengungkap maklumat yang dipertuturkan dengan tepat. Kesannya, penghidap tidak dapat menggunakan bahasa dengan sempurna. Afasia berpunca daripada aliran darah pada otak tidak mencukupi atau pembuluh darah mengalami penyempitan yang menyebabkan jumlah oksigen berkurang. Akibatnya, pembuluh darah pecah dan mengundang strok dan angin amar. Kemudian,
Psikolinguistik eksperimental. Psikolinguistik eksperimental merupakan satu bidang yang melibatkan eksperimen dalam semua bidang yang melibatkan bahasa dan perilaku berbahasa. Manusia dikaji sebagai objek yang menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi. Eksperimen terhadap haiwan juga dilakukan bagi mengetahui pemerolehan bahasa haiwan. Manusia dan haiwan mempunyai persamaan dari aspek penggunaan ujaran yang masih difahami dalam kelompok manusia dan haiwan itu sendiri. Akhir sekali ialah psikolinguistik terapan. Jenis psikolinguistik ini dapat didefinisikan sebagai suatu pembicaraan tentang penerapan penemuan-penemuan ke semua subdisiplin psikolinguistik. Antaranya ialah psikologi, linguistik, pengajaran dan pembelajaran bahasa, pengajaran membaca, neurologi, komunikasi dan sastera. Kesemua aspek-aspek ini saling berkaitan dan rantaian perkaitan subdisiplin ini menjadikan ilmu bahasa dan minda dapat dikaji dan menambah baik lagi bagi memastikan masyarakat tahu bahawa bidang ini masih mempunyai kepentingan. Sekian daripada saya, terima kasih. Seterusnya, saya serahkan kepada Amrina. Terima kasih kepada Hanani. Seterusnya, saya Nur Amrina Rushadah binti Muhammad Fadli ingin membentangkan tentang subtopik 1.4 iaitu pertentangan pendapat antara golongan mentalist dan behavioris. Kenapa dua golongan ini berbeza? Ianya adalah kerana mereka mempunyai tanggapan yang berlainan terhadap minda dan persoalan tentang apakah bahan yang sepatutnya menjadi tumpuan semasa menjalankan penyelidikan linguistik. Menurut Steinberg, melalui 3 soalan ini iaitu yang pertama, adakah manusia mempunyai minda? Kedua, jika manusia mempunyai minda, adakah mindanya mempengaruhi tingkah laku fizikalnya? Dan yang ketiga, soalan terakhir, haruskah bahan kajian psikolinguistik dan linguistik meliputi bahan yang subjektif dan persendirian sifatnya? Melalui 3 soalan ini, kita dapat menentukan sama ada seseorang itu seorang mentalist ataupun behavioris. Jika jawapan bagi ketiga-tiga soalan berikut adalah ya, maka dia tergolong dalam golongan mentalist. Manakala, jika salah satu jawapan bagi ketiga-tiga soalan itu ialah tidak, walaupun satu saja tapi ada tidak, maka dia tergolong dalam golongan behavioris. Kajian saintifik mengenai pemerolehan bahasa pertama telah pun berlaku sejak kurun ke-16, iaitu pada tahun 1787 dimulakan oleh Tiedemann, seorang ahli kajian hayat berbangsa Jerman, dan diteruskan pada tahun 1877 oleh Charles Darwin, pengasas teori evolusi. Kemudian diikuti dengan kajian oleh Reyer pada tahun 1882 dan kajian oleh Sully pada tahun 1885. Kajian-kajian ini dilakukan oleh kedua-dua golongan mentalist dan behavioris. Jadi, wujudnya dua cara yang berlainan untuk menghuraikan fenomena yang berkaitan dengan pemerolehan bahasa pertama. Untuk subtopik terakhir, iaitu penutup, kita dapat lihat bahawa sikap bahasa itu sendiri mampu menjadi satu kajian dalam linguistik dan juga minda manusia. Apa itu sikap bahasa? Sikap bahasa merupakan satu pandangan atau perbuatan yang dilakukan berdasarkan sesuatu pendapat. Kalau kita lihat dari aspek bahasa, sikap bahasa ni boleh dianalogikan sebagai satu situasi manusia menggunakan sesuatu bahasa dalam tujuan tertentu. Hal ini membolehkan proses penyerapan bahasa itu mudah bagi pengguna-pengguna bahasa untuk memahami satu sama lain. Sebagai contoh, kita dapat lihat dalam bahasa Malaysia itu sendiri mempunyai pelbagai istilah yang diambil daripada contohnya bahasa Sanskrit, bahasa Inggeris dan juga bahasa Arab. Keadaan ini berlaku kerana adanya pertembungan budaya dan bahasa pada zaman dahulu dan situasi ini memerlukan manusia untuk menguasai bahasa lain bagi memudahkan urusan perhubungan dan juga komunikasi. Jika kita lihat di Malaysia, kita terdapat banyak bangsa iaitu Melayu, Cina dan India dan setiap bangsa ini mempunyai bahasa mereka yang tersendiri. Namun apabila kita bercakap sesama kita, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa utama dalam negara. Manakala jika kita pergi ke luar negara, bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggeris.
Hal ini membuktikan bahawa sikap bahasa ini adalah luas dan masih boleh dikaji untuk memudahkan penggunaan bahasa dan dipelajari oleh semua manusia. Jika kita lihat, ia juga dapat membantu dalam perkembangan kanak-kanak sehinggalah ke golongan dewasa agar Malaysia dapat menjadi negara multilingual pada satu hari nanti. Sekian, terima kasih.